feel your love. I just wanna feel your love. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So hari ini kita akan masuk chapter 3 berkenaan dengan financial ratio ataupun ratio analysis. Okay, so untuk chapter ni rumus agak banyak sedikit. Ada beberapa rumus yang kita kena hafal. Okay, tapi bear in mind benda ni tak ada masalah, simple je, tak ada masalah. Okay, so what is financial ratios? Mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada yang belum tahu. So saya akan jelaskan dengan detail lah kot. Okay, so financial ratio ni adalah alat lah untuk kita mengukur performance syarikat tu, kan? Sama ada syarikat tu bagus ke tak bagus, tengah berkembang ke tak berkembang, hutang dia banyak ke sikit. So benda ni kita akan calculate one by one lah. Okay. So untuk calculate financial ratio ni, ratio ni maksud dia nisbah lah, nisbah ataupun perkadaran lah. Dengan ayat yang lebih tepat saya guna perkadaran lah. Okay, semua calculation yang kita buat ni adalah based daripada financial statement yang kita tengok dalam chapter yang sebelumnya. Kebanyakannya datang daripada balance sheet dan juga income statement. Okay, so pengguna dia siapa? Pengguna dia untuk financial ratio ramai yang akan gunakan. Manager sendiri, syarikat dalam syarikat tu lah, dia nak tengok current performance dia tu kan. Dari sudut pelabur, saya nak labur pun saya nak tengok performance syarikat tu, saya akan buat financial ratio. Ataupun interested parties, siapa lagi yang buat financial ratio? In term of pinjaman, kalau kita syarikat kita nak buat pinjaman dengan bank pun kadang-kadang dia akan buat financial ratio dia lah. Dia ada ratio dia. Okay, so macam mana kita nak menilai sama ada syarikat kita bagus ke tak bagus dari sudut financial ratio tu? Biasanya ada dua benda lah. Satu, trend. Trend ni maksud dia kita compare dengan tahun lepas. Kalau tahun ni tahun lepas 1, tahun ni jadi 1.2, meningkat. So kalau ratio tu cakap kalau meningkat lebih bagus, maknanya syarikat kita tengah perform lah, kan? Itu trend. Trend ni maknanya kita compare dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Okay. Dan yang kedua adalah comparative analysis. Comparative analysis ni dia ada dua. Satu, kita compare dengan syarikat yang pesaing lah. Pesaing kepada kita, kita compare dengan dia. Kalau syarikat kita jual tayar, kita compare juga dengan syarikat yang jual tayar punya financial ratio macam mana. Kalau kita lebih tinggi, lebih rendah, so kita boleh compare side by side lah. And then comparative analysis ni juga kita boleh compare dengan industri punya. So kadang-kadang industri ni dia ada satu benchmark umum lah untuk syarikat yang berada dalam industri yang sama. Okay. Okay, so ada dua. Satu kita compare dengan previous year ataupun performance kita yang sebelumnya, ataupun kita compare dengan syarikat yang lain ataupun industri punya index. Okay, so financial ratio dia ada banyak, memang ada banyak financial ratio, tapi untuk kecilkan skop dia, kita bahagikan kepada 5 secara umum. Yang pertama, liquidity ratios. Yang kedua, activity ratios. Yang ketiga, leverage ratios, profitability ratios, dan juga yang terakhir, market value ratios. Okay, dalam setiap kategori tu dia ada beberapa ratio lah pula. Dalam liquidity ratio kita mungkin ada current ratio, quick test, asset test ratio, kita ada net working capital, so macam-macam lah. So kita akan go category by each category. Okay, kategori yang pertama liquidity ratios. Yang pertama kita ada current ratio, yang mana rumusnya adalah current asset dibagikan dengan current liabilities. Okay, current asset ni yang itu pun dalam video yang sebelum ni saya dah cerita. Current asset ni yang berada dalam current asset adalah cash, marketable securities, account receivable, inventories, kan? So benda-benda tu adalah current asset dibahagikan dengan current liabilities kita. Current liability apa? Kita ada account payable, kita ada notes payable, kita ada apa lagi? Accrued expenses, kan? Macam-macam ada dalam current liabilities. So depends kepada soalan dia bagilah. Kena tengok current asset bahagi dengan current liabilities. Okay. Quick ratio. Second one is quick ratio. Dia sebenarnya dia sama dengan current ratio, cumanya bahagian atas tu untuk current asset tu kita tolak inventory. Kita tolak inventory. Kenapa? Sebabnya inventory ni dia tak cair sangat. Kita nak betul asset yang betul-betul cair. Cair tu maksud dia macam mana? Macam mana nak cakap?
cair ni senang nak convert into cash balik. For example, kalau kita ada cash in bank kan, tiba-tiba kita perlukan cash dengan cepat, so pergi lah bank, cucuk duit, keluar duit, senang kan dapat cash. Itu cair maksud dia. Tapi inventory ni dia tak cair. Inventory ni macam kita beli raw material. For example, kalau kita syarikat kita buat meja kan, buat meja, kita beli kayu apa semua, tiba-tiba syarikat kita perlukan cash untuk repair machine kan. Boleh tak kita jual balik kayu tu? Boleh, tapi dia akan mengambil masa yang lama, tak cair sangat lah, kan. So itu maksud dia kecairan ataupun liquidity kan. Okay, so untuk quick ratio ni kita nak aset yang betul-betul cair. So kita minus inventory tak cair sangat lah. Okay, and then bahagi dengan liabilities. Okay, and then yang ketiga adalah under liquidity ratios lagi, kita panggil sebagai net working capital, which is current asset tolak current liabilities. Macam current ratio tadi, current asset bahagi current liabilities kan. Jadi ni bezanya tukar, daripada bahagi kita tolak kan, current asset tolak current liabilities. Okay, kategori yang kedua, activity ratios. Activity ratios. Yang pertama kita ada inventory turnover, which is cost of goods sold ataupun sales bahagi dengan inventory. So biasanya kita akan guna cost of goods sold lah, COGS bahagi dengan inventory. So COGS ni kita nak dapatkan daripada mana? Daripada income statement. Cari dalam balance sheet sampai bila tak jumpa kan. COGS ni cari dalam income statement bahagi dengan inventory, cari kat mana? Inventory dalam bahagian current asset dalam balance sheet. Okay, bahagi je, dapat jawapan dia berapa. Okay, and then next adalah average collection period. Ni kita nak kira purata kita collect hutang lah, daripada kita punya customer yang beli produk kita kan. So average collection period, account receivable bahagi dengan daily sales kan. Account receivable datang daripada mana? Account receivable datang daripada current asset dalam balance sheet. Okay, bahagi dengan daily sales. Yang ni dia akan bagi yang soalan. Sebab kalau kita nak cari daily sales dalam income statement atau balance sheet, dia takkan ada lah, kan. Okay, account receivable turnover. Yang ni kita nak tengok turnover berapa kali dalam masa setahun. Sales bahagi dengan account receivable. Sales dapatkan daripada income statement bahagi dengan account receivable daripada current asset balance sheet. Ada lagi activity ratio lagi. Kita ada fixed asset turnover. Fixed asset turnover kita nak tengok sales yang kita generate tu dapat cover tak kita punya asset. Kalau maknanya jawapan dia tu lebih daripada satu, maknanya kita generate sale lebih daripada asset yang kita ada lah kan. Okay, so maknanya baguslah kalau sales tinggi kan. Obviously kalau sales tinggi bagus. Okay, so sales bahagi dengan fixed asset. So fixed asset ada dalam bahagian dalam balance sheet, bahagian fixed asset lah kan. Kita ambil total fixed asset. Okay, total asset turnover, sales bahagi dengan total asset. Macam tadi fixed asset saja, tapi yang ni sales bahagi dengan total asset. So which is combine lah, ambil current asset plus dengan fixed asset sekali, dua-dua sekaligus kan. Okay, bahagian yang ketiga. Bahagian yang ketiga kita ada leverage ataupun solvency punya ratio. Biasa kita panggil leverage ratio lah. Yang ni berkenaan dengan hutang. Kalau activity ratio tadi kita berkenaan dengan kita punya daily operation. Tapi yang ni leverage ni kita nak tengok berkenaan dengan hutang syarikat. Hutang banyak ke sikit hutang. Okay, yang pertama debt ratio. Debt ratio which is total debt divided by total asset. Total debt ni nak ambil kat mana? Total debt ni adalah kita ambil current liabilities plus dengan long term debt. Dua-dua sekaligus, current liabilities dengan long term debt. Equity jangan ambil. Equity jangan ambil. Okay, bahagi dengan total asset. Total asset ni adalah combination of current asset dengan fixed asset. Okay, so jawapannya dalam persen ni. Untuk debt ratio ni jawapannya dalam persen. Okay, manakala debt to equity ratio, yang ni sama total debt tadi, current asset, current liabilities plus dengan long term debt bahagi dengan, okay, yang ni bahagi dengan total equity. Bukan tadi total asset kan, tukar jadi total equity. Okay, so yang ni antara ratio yang penting lah untuk kita identify keberkesanan hutang dalam syarikat. Banyak ke sikit.
Okay, and then satu lagi untuk leverage ratio, bahagian hutang lagi, iaitu kita panggil TIE, TIE kan, time interest earn, which is EBIT bahagi dengan interest. EBIT nak ambil kat mana? EBIT ambil dalam income statement kan, bahagi dengan interest. Interest pun berada dalam income statement. So both information we get it from income statement. Okay, so this one jawapan dia dalam bentuk times, TIMES, berapa kali dalam masa setahun. So kalau kita dapat generate EBIT lagi banyak, EBIT ni earning before interest tax, kita generate lagi banyak EBIT, maknanya lagi banyak kita dapat cover kita punya interest untuk hutang kita kan. Okay, kategori yang ke berapa? Keempat, profitability ratio. Yang ni kita nak tengok keberkesanan dari sudut keuntungan. Yang ni banyak sikit rumus, tapi rumus dia senang-senang je, tak ada masalah. Okay, gross profit margin, gross profit bahagi dengan sales. So dua-dua maklumat ni ada dalam income statement. Gross profit tu selepas ni lah, sales tolak cost of goods, so dapat gross profit kan. Ambil gross profit tu bahagi dengan sales balik. Okay, and then operating profit margin, kita ambil EBIT bahagi dengan sales. Jawapannya adalah persen, so kena kali dengan 100. Seterusnya net profit margin, ambil je earning after tax bahagi dengan sales. And then yang ni kategori ROE. ROE ni pengukur yang agak penting lah, ramai orang pakai ni. Even dalam government punya projek pun banyak kita pakai ROE. Kita nak laburkan sesuatu dalam aset tu, adakah untung pelaburan tersebut kan. Kita panggil ROE ataupun ROE satu lagi. Tapi ROE sekejap lagi, ROE dulu. Okay, earning after tax ataupun net profit bahagi dengan total asset. Bahagi dengan total asset. So kita nak tengok aset yang kita ada keseluruhan ni adakah berbaloi untuk dapatkan keuntungan kan. And then ROE satu lagi, return on equity. Yang ni khas untuk corporate lah. Untuk government tak boleh pakai ni, sebab government mana ada equity. Okay, ROE earning after tax bahagi dengan total equity. Right. Okay, and then bahagian yang terakhir, which is market ataupun equity ratios. Yang pertama kita ada EPS, earning per share, which is earning after tax bahagi dengan number of common share. Number of common share ni adalah bilangan saham yang ada dalam syarikat. Bilangan bukan RM, tapi unit kan. Tapi yang ni tak apa, saya akan detail dalam tutorial nanti kita akan bincang lah. Okay, next is price to earning, PE ratio. Yang ni, okay, saya lupa nak bagi tahu. Bahagian market equity ratio ni, company perlu report juga, kan? Perlu report. Tapi siapa yang banyak tengok maklumat ni sebenarnya adalah pelabur. Sebab ni dia berkaitan dengan pasaran saham. Right? So EPS, PE ratio, market price bahagi dengan EPS kan. EPS kita dah klik kat atas tu. Kita ada PEG ratio, which is price earning divided by growth. Kalau PEG tu less than 1, maknanya fairly valued stock lah. Maknanya saham tu dinilaikan dengan fair lah. Okay, market price to book value, MB. Market price bahagi dengan book value je lah. Book value tu dalam balance sheet ada. Book value per share, yang ni pun, tapi yang ni ramai pelabur lah guna kan. Ramai pelabur yang guna. Okay, ada banyak lagi ni, growth stock, value stock. Yang ni saya okay, yang ketiga tu penting, market capitalization ataupun market cap orang panggil. Market value of the company kali dengan common equity. Harga saham tersebut kali dengan berapa unit saham yang telah terjual. Itulah market cap. So market cap ni adalah pengukur kepada size company lah. Kalau market cap tu besar-besar lah kan, syarikat tersebut. Okay, enterprise value, yang ni tak penting lah kot. Market value of equity plus dengan market value of debt minus cash minus market security. Saya pun tak pernah guna ni rumus ratio ni. Okay, tak apa, tak ada masalah. Okay, so ini adalah contoh income statement, COGS apa semua kan. Sini pun ada financial ratio, financial ratio pula. Yang ni balance sheet. So ni contoh contoh. So ini current ratio dia calculate, current asset tu dia ambil current asset yang ni, total current asset ni 146. Saya tunjukkan jari, bukan nampak ni.
Okay, 146 bahagi dengan current liabilities, which is 79. Mana? Ni 79 current liabilities. So tak apa, you boleh check satu persatu ratio ni. Jawapan pun dah ada. So you boleh tengok 146 tu datang daripada mana. Boleh check balik dalam slide, ataupun nak pause video ni, nak tengok patah balik, tapi penat lah, tak apa. Okay, quick ratio, macam mana dia calculate net working capital, macam mana dia calculate ROE, ROA, gross profit margin, operating profit margin, net profit margin, asset turnover. So semua dah ada jawapan. So boleh check, boleh tengok. Nanti saya akan bagi slide ni. Ini untuk bahagian leverage ratio. Yang ni bahagian untuk liquidity. Ni tak ada apa ni kot. Ni contoh yang lain ni. Okay. Okay, yang ni adalah kita nak tengok performance lah. Kita nak tengok performance first. Tadi ada dua kan. Kita nak tengok satu, kita compare dengan syarikat lain. Satu lagi kita compare dengan diri kita sendirilah, yang tahun-tahun lepas kan punya performance kan. Okay, cuma kat sini dia compare dengan industri dulu lah. Yang ni comparative kan. Comparative punya analisis. So kita punya current ratio kita dapat 1.85, manakala industri 2.7 kan. Maknanya kita lebih rendah daripada industri. Maknanya syarikat kita bukan tak perform, cuma performance kita ni kurang daripada purata lah. Kalau orang lain dapat perform 2.7, kita dapat perform 1.8. In term of quick ratio pun sama lah. Kita rendah 0.67, yang industri punya 1. So maknanya kita below industri punya average lah. Saya tak nak tukar slide. Okay, so ini adalah potensi masalah berkenaan dengan financial ratio. Comparison dengan industri kadang-kadang payahlah, sebabnya industri pun, dalam industri tu pun ada syarikat kecil, ada syarikat besar. Kalau kita nak, syarikat kita kecil nak compare dengan syarikat yang besar, tak acil lah kan, tak ada. And then ada juga seasonal factors kan. Contoh macam peniaga ayam. Sekarang ni ayam ni mahal, RM7.90 kilo kan. Agak mahal, terasa jugalah. Okay, and then kalau mungkin luar musim tu harga ayam murah kan. So seasonal punya effect pun dia akan effect kita punya sales, dia akan effect kita punya cost kan, everything. And then banyak jugalah yang company yang calculate sendiri benda ni, and then dia window dressing, dia macam overestimate lah dia punya financial ratio kan. Yang mana nak suruh nampak ratio dia terbagus lah. Okay, and then kadang-kadang kalau kita nak compare dengan negara yang lain, accounting practice dia mungkin berbeza dengan kita lah. And then perniagaan dia pun mungkin berbeza dengan kita. In term of accounting reporting, in term of managerial punya aspect, in term of macam mana in term of banking punya industri dia lain kalau kita nak compare negara kita dengan negara yang majulah, developed country. So kita tak boleh lah nak compare dengan syarikat kita, compare dengan syarikat Aussie. Tak adil, memang tak boleh. Okay, so ada lagi masalah dia, potential problem lagi. Kalau kita nak compare dengan industri, itulah. Macam sama je. Okay. Okay, so in term of qualitative factor, semua ni adalah kuantitatif yang kita buat tadi daripada awal tadi kan, kuantitatif. So qualitative ni banyak lagi lah, in term of managerial, in term of customer kita macam mana. Okay, so tak perlulah yang ni. Okay, so itu saja untuk financial ratio. So ada 5 kategori tadi kan. Ada 5 kategori. Kita ada liquidity ratios, kita ada activity ratios, kita ada leverage ratio, kita ada profitability ratios, dan juga yang last sekali kita ada market ratios. Okay, semua ratios ni dia adalah, tapi kalau kita tengok dalam, mungkin ada berbelas-belas lah kalau kita combine all kita punya financial ratios. Tapi financial ratio ni ada, saya ada terbaca satu paper, dia dah compile semua financial ratio yang ada dekat dunia ni. Financial ratio lebih kurang ada 70 lebih. 70 lebih financial ratios yang kita perlu hafal, mungkin 15 atau 16 macam tu je lah. So bagi saya tak ada masalah, dan mungkin sebelum ni you all dah jumpa benda ni, rasanya lebih senang lah kot untuk hafal. Okay, so itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.